Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar subtopik yang terakhir dalam ikatan kimia, iaitu ikatan logam. Okay, ikatan logam. Seperti mana nama dia, so ikatan ni mesti melibatkan antara atom logam dengan atom logam. Okay, dia tak melibatkan atom-atom bukan logam. Mesti antara atom-atom logam. Okey, dia boleh jadi atom logam yang sejenis atau atom logam yang berbeza jenis. Okey, contoh cikgu tunjuk untuk natrium. Okey, natrium. Ini satu atom logam. Okey, logam ialah pepejal kan. So, susunan atom dia rapat-rapat. Semua ni ialah natrium. Okay, soalannya, kenapa antara satu atom natrium dengan atom natrium yang lain boleh tersusun dengan rapat? Apa daya tarikan yang dia ada yang menyebabkan dia boleh tersusun dengan rapat? Sedangkan Na tu neutral kan? Atom, nama pun atom. Atom ialah neutral. Tak ada charge apa-apa. So macam mana dia boleh tersusun dengan rapat? Okey, itu disebabkan oleh ikatan logam, pembentukan ikatan logam. Actually antara satu atom natrium dengan atom natrium yang lain tu, cikgu lukis kat sini electron valence je ya. Okey, natrium. Okey, natrium nombor proton dia 11. So susunan elektron dia 281. Electron valence dia ada 1. Cikgu lukis electron valence je. Okey, ini satu atom natrium. Kemudian ini lagi satu atom natrium. Okey, ini nukleus dia. Yang ni petala yang paling luar lah, yang mempunyai satu electron valence. Okey, same goes to another sodium atom. Okey, electron valence dia yang satu ni, okey, tak boleh stay setempat. Kenapa? Sebab antara satu natrium, satu atom natrium dengan atom natrium yang bersebelahan tu, dia berlaku overlap. Bertindih antara petala yang paling luar ni. Petala yang paling luar tu disebabkan tarikan tu sangat kuat, dia bertindih dengan petala paling luar atom natrium yang bersebelahan. Okey, jadi elektron dalam elektron valence dalam satu atom natrium tu berpindah ke petala yang paling luar pada natrium yang bersebelahan. Elektron ya yang berpindah tu, elektron tu berpindah. Yang ni berpindah ke sini. Okey, tapi perpindahan dia tu tak tetap, tak kekal. Daripada natrium yang pertama ni, dia berpindah ke petala natrium yang kedua. Tapi lepas tu dia berpindah lagi ke petala atom natrium yang ketiga dan seterusnya. Yang ini kita sebut dia sebagai delocalize. Dinyah setempat. Elektron tu dinyah setempat. Dia berpindah randah, dia tak ada satu tempat yang kekal. Okey, so bila setiap atom natrium tu berlaku delocalize pada elektron dia, so dekat sini dia membentuk lautan elektron. Okey, lautan elektron. Okey, ini ialah lautan elektron. Alright, elektron bercas negatif. Jadi natrium dah hilang satu elektron dia. Sebab elektron yang dia dah singkirkan tu tak dipunyai oleh mana-mana atom natrium. Dia hidup bebas. Dia bebas pergi ke sana ke sini. So natrium ni dah jadi cas positif. Semua natrium, atom natrium tadi dah pun jadi
ion natrium yang bercas positif. So, yang ni dah jadi cas positif. Yang ni pun dah jadi cas positif. Setiap atom natrium tu dah jadi bercas positif. Mana perginya elektron yang dilocalize tadi? Elektron yang dilocalize tu ada je di sekeliling setiap atom-atom tu, okey, membentuk lautan elektron. So yang ni elektron C bahasa Inggeris dia, okey. Dia membentuk lautan elektron. Disebabkan ada cas positif dan juga lautan elektron, okey, terbentuklah daya tarikan elektrostatik yang membentuk ikatan logam. Nampak ada cas positif, kemudian ada lautan elektron yang bercas negatif. Positif dan negatif akan ada tarikan. So daya tarikan dia dipanggil sebagai daya tarikan elektrostatik. Sama macam daya tarikan yang terbentuk pada ikatan ionik. So daya tarikan elektrostatik ni menghasilkan ikatan logam. Kita tak panggil dia ikatan ion, kita panggil dia ikatan logam. Kenapa bukan ikatan ion? Sebab kalau ikatan ion, ingat lagi tak? Kalau ikatan ion, dia mesti melibatkan dua ion. Satu ion bercas positif, satu lagi ion yang bercas negatif. Kan? So yang ni ikatan ion, membentuk ikatan ion NaCl. Nama daya tarikan dia sama, daya tarikan elektrostatik. Berbeza dengan ikatan logam. Dia tak ada ion negatif. Dia cuma ada ion positif dan tarikan tu berlaku dengan lautan elektron. Lautan elektron, bukannya dengan ion negatif. Okey. So benda inilah, sifat inilah yang menyebabkan logam mempunyai sifat konduktor elektrik yang baik. Let's say lah awak ada bateri. Okey, sini cas positif, sini terminal positif dengan terminal negatif. Ini bateri. Okey, kita nak tengok boleh ke tak plat logam mengalirkan arus elektrik. So kita boleh sambung kepada satu plat logam. Okey, so ini plat logam. Kita sambung ke ammeter. Dan patah balik semula ke bateri guna wayar penyambung. So logam ni tadi, awak bayangkan ada yang macam kita gadah tadi tu lah. Okey, ada ion positif yang dibentuk oleh logam tu sendiri. Dan di sekeliling dia terdapat lautan elektron. Sekeliling dia terdapat lautan elektron yang dilocalize, yang tak duduk setempat, sentiasa bergerak. Okey, jadi apabila suis dihidupkan, okey, daripada terminal negatif bateri, ion elektron akan mengalir keluar. Elektron akan mengalir daripada terminal negatif, okey, melalui plat negatif ni. Okey, dan elektron ni akan bergerak pergi ke terminal positif. Jadi dekat ammeter ni jarum dia akan terpesong. Bila ada pesongan jarum, menunjukkan terdapat aliran arus elektrik. Okay, elektron memang mengalir daripada terminal negatif ke terminal positif. Kat dalam plat logam pun sama. Okay, elektron dalam plat logam tu ditolak. Dia akan menyambungkan pengaliran elektron daripada terminal negatif bateri ke terminal positif bateri. Bila elektron mengalir,
jarum emitter akan bergerak kan, terpesong, dia akan menunjukkan bacaan. So maksudnya ada arus elektrik yang dihasilkan. Kenapa ada arus elektrik yang dihasilkan? Sebab logam ialah konduktor elektrik yang baik, dan logam mempunyai ion yang bergerak bebas. Ion apa? Ada ion ke yang bergerak bebas? Ada ion positif dan ada lautan elektron, iaitu cas negatif yang bergerak bebas, menjadikan logam tu bersifat konduktor elektrik yang baik. Okey, tajuk ni sebenarnya pendek sangat. Tak adalah susah sangat. Cuma nak fahamkan awak tu susah. Maybe awak pun susah rasa nak faham kan. Susah sikit lah nak faham. Tapi insyaAllah boleh cuba tengok repeatedly. Cari video-video lain. Mungkin ada yang penerangan dia lebih baik daripada cikgu, yang bolehkan awak senang sikit faham tentang topik ikatan logam ni. Itu je. Ada apa-apa soalan, PM cikgu. Okay, terima kasih.